Muka surat 90, sambung muka surat 90. Dan tersebut lagi seorang hadis. Tersebut di dalam hadis. Betul apa yang tu? Ustaz. Betul InsyaAllah. Ustaz. Mana wah? Tak nampak wah. Mana? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Hadis. Ni. Apabila apa bila salam tadi? Haji Karim ke? Tak nampak nama. Oh, Haji Karim. Siapa bila salam tadi? Haji Karim. Haji Ramlan. Haji Ramlan. Haji Ramlan. Lama terlepas lah. Terbuka rahsia nama. Apabila banyak dosa. Tahniah Haji Ramlan dapat menantu. Dah nikah anak. Alhamdulillah. Apabila banyak dosa seorang hamba, Allah. Apabila banyak dosa seorang hamba Allah, ketika baca itu itu koma. Baca itu. Nescaya Rasulullah kata diberi bala akan dia oleh Allah dengan duka cita disebabkan oleh duka cita sebab kesusahan. Sebab kesusahan daripada ahlinya atau lainnya supaya menghapuskan dia akan segala dosanya daripadanya. Supaya menghapuskannya dosanya daripadanya. Tu kita tengok perkataan tu. Ini hadis yang kalau kitab lain pun ada juga dia cakap. Cuma macam kitab Muhimmah ni, dia tak tulis perawi. Ini keadaan ni berlaku apabila apa? Hamba Allah itu dia banyak berdosa. Keadaan ni bila hamba Allah tu banyak berdosa. Maka diberikan pada dia bala. Bala ni kesusahan lah. Diberikan pada dia bala. Apa jenis bala yang diberi pada dia? Duka cita. Diberi bala, jenis bala ni. Apa jenis bala tu? Duka cita. Bab kesusahan ahlinya. Ahli ni maksud apa? Keluarga. Dia beri kesusahan sebab keluarga dia. Atau lain. Atau apa-apa lah benda lain. Supaya ini menghapuskan dia
Apa tujuan ni? Ni tujuan ni. Tujuan apa dia? Allah nak hapuskan dosa. Kita tengok dia punya flow ni, kita kalau kita perhati, kita tengok apa yang sebenarnya yang Rasulullah nak beritahu ni. Antara cara Allah nak hapuskan dosa seseorang, diberi dia kepayahan dalam dia menguruskan ahli keluarga dia. Kalau kita kata dalam bahasa mudah sekarang ni, anak-anak buat perangai, bini buat perangai, itulah saya cakap gitulah. Sampai perangai yang mereka buat ni menyebabkan duka cita. Satu. Atau diberi anak-anak itu sakit, pasangan itu sakit, hingga lahir daripada hati kita duka cita. Hingga lahir daripada hati kita duka cita. Dan dari duka cita itulah, kita merasa sedih, kita merasa kepayahan, kita merasa susah. Sebenarnya benda itu bukan diberi percuma, tapi diberi dengan keadaan Allah Ta'ala nak hapuskan dosa dia. Ni yang kita kena faham nombor satu. Jadi dikatakan duka cita atau kita kata kesusahan. Pening kejap anak minta duit nak kena bagi duit ni, kejap anak minta ini nak kena bagi ini, kejap kena nak beli ini, kejap kan nak beli tu belajar. Pertama nak beli masuk universiti. Saya tahu anak saya dulu masuk universiti ramai, berturut masuk. Saya tahulah kepayahan dia apa. Kalau dulu SMS kan, kalau SMS ni saya tahulah dia nak apa, dia nak duit. Dia nak duit. Memang dulu masa anak saya dulu, saya tak bagi pulang sekali. Saya bagi 10 hari sekali. Sebab saya takut nanti dia habiskan. 10 hari saya bagi banyak ni. Anak ni 10 hari saya bagi banyak ni. Ni kerja saya 10 hari bulan, 20 hari bulan, 30 hari bulan, saya kertas semua duit. Itu bayang masa tu anak kat mesti 3-4 orang lah. Serentak lah. Seorang tahun akhir, seorang tahun 3, seorang tahun 2. Begitulah. Jadi ada tak ada duit, mau tak mau, masa tu tak boleh fikir lah nak beli barang peribadi pun tak boleh fikir. Nak kata nak beli baju ke apa benda ke apa, tak boleh fikir. Fikir nak selesaikan diorang ni. Duit mesti ada standby. Kadang-kadang mengejut. Nak 100. Esok anak ni nak 300. Allah. Walaupun anak saya dulu nombor 3, nombor 4, dia masuk IPG. IPG ni dia ada allowance 700 bulan. 700 bulan ni lah dia punya, adalah dia kena bayar duit ni adalah. Dengan duit makan dia. Tapi tak banyak mana 700 ni. Mereka duduk asrama. Tapi memang tak cukup juga sebenarnya. Jadi mau tak mau kita pun kena sediakanlah satu amount untuk dia setiap bulan. Jadi memang kesusahan tu memang rasalah yang kita keluar belanja ni memang rasa. Tapi rupanya Allah dengan rahmat dia menyediakan keampunan bagi mereka yang susah daripada ahli dia. Daripada ahli dia. Jadi duka cita dan kesusahan yang kita terima daripada menanggung ahli keluarga kita tu, dia sebenarnya dia membawa kepada satu ni dikatakan keampunan dosa lah. Dia ada keampunan dosa. Dalam tu ada keampunan. Walaupun yang dirasa itu kepayahan, dalam kepayahan tu diberi keampunan. Maknanya syarat keampunan ni, kau kena payah. Kau kena rasai kepayahan. Kenapa? Dulu kau dah buat dosa. Seolah-olah dia menjadi hukuman. Ni nak kena faham ni. Seolah-olah ni benda yang berlaku ni kepayahan derita ni tanggung ni, dalam kita sedar atau tidak, sini dia menjadi apa tadi? Ganti seksa di akhirat. Sebab dosa ni dia punya jawab dia seksa. Dosa ni dia bawa seksa, dia tak bawa benda lain, dia bawa seksa.
Jadi duka cita yang Allah beri ni, ganti siksa di akhirat. Kenapa? Sebab Allah sayang. Penakutan kat dunia je. Akhirat ni siksa dia sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Jadi, macam kita tak nak anak kita jahat besar. Masa kecil kita rotan. Betul. Tak apalah dia nangis hari ni tak apa. Jangan dia nangis kemudian. Hari kemudian dia nangis, dia jahat dah besar, dia buat merompak ke benda ke dia buat. Dia menangis dah penjara. Jadi kita rotan sekarang, tak apalah dia nangis. Tapi bukanlah rotan saya mati. Rotan macam mana rotan didik. Nak ajar. Didik. Masa sebab tu niat dalam hati, ya Allah aku nak ajar dia. Jangan dia buat salah. Jangan dia buat silap. Jangan dia buat dosa. Jangan dia buat kejahatan. Supaya jangan masa depan dia nanti rosak. Allah Ta'ala dengan rahmat dia, dia tak nak seksa kita ni kat akhirat. Seksa kat akhirat ni dia punya azab tak boleh sebut. Dia punya azab ni tak boleh cakap. Seksa kat akhirat ni azab tak boleh cakap. Jadi atas dasar kasih sayang Allah ni, dasar kasih sayang Allah, dia tak seksa kita dekat akhirat, tapi dia nak hapuskan dosa kita dekat dunia dengan cara dia beri kita duka cita, dia beri kita kesusahan pada apa? Dia beri kita duka kesusahan pada ahli kita. Anak kita begini, isteri kita begini, suami kita begini. Dan sebabkan watak-watak mereka ni, yang kadang-kadang kita tak sama dengan apa yang kita kendaki, menyebabkan lahirnya duka cita dalam hati kita. Menyebabkan kita rasa satu kesusahan. Tapi itu sebenarnya mengganti hukuman di akhirat. Mengganti hukuman di akhirat. Nanti kat akhirat nanti manusia ni akan nampak. Akan nampak. Macam mana dia disusahkan di dunia supaya jangan dosa ni dia bawa ke akhirat dan menyebabkan seksa. Dan waktu tu dia lihat bagaimana orang kena seksa di akhirat. Dia lihat teruknya seksa di akhirat ni, maka dia rasa bersyukurlah bahawa dulu diberi dia anak, diberi dia pasangan yang menyusahkan dia dari segi menjaga, dari segi mendidik, dari segi bersabar. Rupanya dosa tergugur satu persatu. Cikgu Azlina nak tanya. Ustaz, ibaratnya penghapus dosa lah tu Ustaz Apa berdosa? Penghapus dosa kita lah. Maknanya nanti di akhirat nanti dosa yang macam mana tu Ustaz? Dosa kita, dosa yang kecil lah gitu. Dosanya kecil. Dosanya kecil dan Allah nak hapuskan dosa besar lebih mudah dengan dia beri ujian. Kita minta ampun juga atas dosa besar. Mungkin dosa besar kita minta ampun juga. Jadi orang yang diberi duka cita ni, kemungkinan besar untuk mendapat keampunan dosa besar setelah orang itu bertaubat, dia punya probability dia lebih tinggi. Itu guru cakap macam itulah, lebih tinggi. Dia punya kemungkinan untuk terhapus dosa besar lebih tinggi. Apabila dia beri lagi dia ujian, dia beri lagi dia kesusahan. Dengan syarat, ni saya kata syarat ni. Ni dia syarat ni. Ustaz, tapi kalau misalnya kita dah, kita yelah dengan anak-anak, misalnya kita kalau berkecil hati macam mana Ustaz? Adakah terhapus dosa kita macam mana? Bila dengan apa yang anak lakukan tu kita berkecil hati macam mana? Dia berkecil hati ni tanda apa? Tanda apa berkecil hati? Tanda apa yang mudah kita nampak? Orang cakap dengan saya gini, saya kecil hati. Apa tanda apa? Tak reda ke Ustaz? Tanda apa? Tanda tak reda. Tanda tak reda. Tanda sayang. Tanda tak reda. Tanda kita tak reda dengan apa yang Allah takdirkan, mulut dia cakap dengan kita. Allah takdirkan betul berlaku. Allah takdirkan. Baik Ustaz. Tanda kita tak reda. Jadi kat situ ada takut cacat pada beriman pada qada dan qadar. Kita cakap diri kita, Allah dah takdirkan dia cakap. Kita tak reda dengan perbuatan dia. Mungkin cara dia cakap tu biadab ke apa ke, memang kita tak reda. Sebab apa benda tu tak baik untuk dia buat. Tapi di sebalik tu, kita kena reda, ya Allah, engkau yang menentukan macam ni.
menyebabkan aku sedih, ya Allah, dengan sedih ini ahli keluarga aku punya masalah, aku sedih, moga-moga bertepatan dengan apa yang janji Nabi kata, maka diampunkan dosa itu bagi dia. Lepas tu dengan syarat ada padanya sabar. Senyumlah, saya cakap betul mudah-mudahan senyumlah orang yang ada masalah dalam keluarga. Senyumlah kalau boleh sabar. Kenapa? Kita nampak buku kita ni di delete ni. Di delete lah. Kalau macam ni nampak tak Excel? File Excel nampak tak? Saya present Excel tak nampak Belum ada Ustaz. Okay, saya tunjuk tu ada okay. Tunjuk, tengok apa salah dia hang tergantung ni. Okay, kalau kita boleh nampak sini sini. Katakanlah ini senarai dosa dan ini adalah senarai pahala. Kalau kita boleh nampak dan boleh perhati, nampak Excel tak? Alhamdulillah nampak Ustaz. Okay. Nampak Ustaz. Alhamdulillah. Ini ngumpat. Contoh ni, ini dosa dusta. Ini dosa lalai. Ini contoh. Ini dosa tak khusyuk solat. Dosa. Ini dosa pemarah. Ini dosa ni kalau tercatat dalam muka amal gitu lah. Ini dosa pemarah. Lepas tu dalam pada tu ada dosa dengki. Ni saya bagi contoh Bagi contoh gini. Dekat sini dah jumpa geng balik, umpat balik. Dosa-dosa. Ini buku dosa ni. Bukan ini saja. Tapi dosa lain. Tak belajar fardu ain. Ini dosa tau. Ini dosa hari-hari. Tak belajar fardu ain. Ini dosa ni hari-hari ada sebab tak belajar. Dan pada tu kita tobat. Kita belajar fardu ain, kita tobat. Kenapa? Tobat di dosa besar. Tobat. Aku tak belajar dulu ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Aku minta maaf ya Allah. Semua dosa kita tobat. Dan satu hari kita tengok benda ni sini. Tengok ni dosa dekat buku ni. Tiba-tiba tiba-tiba jangan sini. Ni. Ada satu benda alamak nak tulis nak lukis arrow tak pandai kat sini. Pictures kat mana? Shape. Okay. Shape. Ini senarai ni ada satu benda yang boleh delete dia. Ni. Ada satu benda yang boleh delete dia. Apa benda yang boleh delete ni? Yang menyebabkan dia terhapus. Rasa duka cita. Duka cita, kesusahan. Duka cita tadilah. Maknanya untuk dia kena delete ni, dia ada satu pemadam. Dia ada satu pemadam. Dia ada satu pemadam. Pemadam ni nama apa? Ni dosa yang kita cerita tunjuk ni. Dia ada pemadam. Okay, saya bagi contoh ni. Ini bukan pemadam yang tidak ada Malaysia tu. Pemadam. Raba. Eraser. Dia ada satu pemadam. Eraser. Dan eraser ni memang ramai orang nak cari. Tapi malangnya dia tak ada beli ni dekat kedai.
Rela ni kita kena alami ni dengan kepayahan. Ini rela nama apa ni? Duka cita, kesusahan, dari Bala kan? Bala. ahlinya. Bala Bala, Ustaz. usaha tu bala lah. Bala tu usaha tu. kesakitan apa tu Siapa lah? Sakit badan ni, penyakit apa semua. Tapi dalam bab ni dia cerita khusus kesusahan daripada ahli. Ni. Ni pemadam dia. Ni pemadam ni. Ni. Daripada sini, nanti semua ni jadi apa? Itu. Nampak tak hilang? Jadi kalau diikut ni baru cerita sikit hukuman dia ni, kalau tak ada pemadam ni, yang Allah beri dengan jalan duka cita, ini semua akan dibawa kepada akhirat. Akan dibicarakan kepada akhirat. Maknanya akan diseksa di akhirat. Jadi bila ini pemadam ni, jadi duka cita ni, yang kita kata tadi, duka cita ni, dia jadi apa ni? Rasa hati yang sedih tu. Duka cita hati yang sedih tu. Dia jadi apa? Dia rasa pedih. Dia rasa pedih, dia rasa sedih, dia rasa apa pedih ya. Dia rasa resah, dia rasa duka cita, dia rasa murung, dia rasa menangis. Dia apa? Pengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang Esa. Semalam kita nyanyi kat PD kan? Kan lupa. Ingat tak? Semalam siapa angkat tangan kat saya, potong kereta saya? Haji Nasir ke? Macam Haji Nasir je kereta dia. Betul Ustaz. Haji Nasir Ya. Nampak orang rumah punya tangan keluar dari kereta dia lambat. Dia pakai baju hijau. Tu saya kata Haji Nasir. Betul. Kita Honda. Ya, betul. Okey. Ini situasi dia ni. Ini situasi dia. Situasi dia. Tapi malangnya atas ketidakkepahaman atau kita tak dapat feel, tak dapat tahu benda ni. Kadang kita kata, Ustaz, kenapa saya kena macam ni? Kenapa saya kena macam ni? Kalau kita rasa ni pengampun dosa kan, kita tak akan cakap, Ustaz, kenapa Allah ampunkan dosa saya? Tahu? Jangan cakap itu. Eloklah Allah ampun dosa. Tapi saya duka cita. Memang syarat dia nak hapus dosa ni dia beri duka cita. Dan Ramlan. Tadi angkat tangan Ramlan. Nak tanya ke? Ya Ustaz. Ya. Sila. Lama tak dengar suara Ramlan. Ramai orang rindu ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Sibuk Ustaz. Tak apa. Tak boleh. Soalan saya macam ni Ustaz. Dia kadang-kadang berlaku kepada kita rasa macam kenapalah selalunya berlaku pada kita. Dan kadang-kadang kita lihat orang lain tu nampak sepanjang hidup dia tenang, tak ada masalah. Jadi kadang-kadang kita rasakan kita kenapa selalu kita kan, walaupun kita dah cuba macam-macam. Itulah soalan saya Ustaz. Terima kasih. Okey. Kenapa selalu kita? Apa jawapan dia kalau orang tanya guru-guru dulu kan? Kenapa selalu kita? Jawapan dia apa? Allah selalu sayang kita. Allah sayangkan kita. Itu jawapan dia. Sebab Allah selalu sayang kita. Kasih sayang dia selalu kat kita. Sebab tu kita. Kenapa Allah sayang kita? Kita ada buat benda baik yang menyebabkan Allah sayang kita. Dan Allah tak nak seksa kita kat akhirat. Dia nak hapuskan dosa kita kat dunia. Dia bagi kat kita. Dan dia tak bagi pada orang lain. Itu jawapan dia sebenarnya lah. Tapi jahatnya syaitan ni, jahatnya nafsu ni, dia akan bisik-bisik, kau tengok orang lain tak ada buat apa-apa, kerja dakwah, tak ada pergi masjid, tak ada surau. Steady je kau tengok. Lepas tu dia bisik apa tau? Paling takut dia bisik apa? Tak adil kan Tuhan kan? Ini paling takut tau. Tak adil kan Tuhan? Kau semayang, kau kena macam-macam. Tak adil kan Tuhan? Dia desak kita supaya kata, ya. Oh, ni bahaya.
Ustaz, bukankah itu dia yang nampakkan yang Allah tu sebenarnya dia nak panggil kita? Yelah, Sebab mungkin kita leka ke apa ke betul Ustaz? lah. Betul lah tu. Antaranya lah. Antaranya betul dia panggil. Tu dulu ahli-ahli motivasi kata kan. Allah panggil kau, dia baling kau dengan diusiling. Kecil je, supaya kau sedar. Kalau kau tak sedar, dia baling kau dengan batu. Supaya kau terasa, aduh kepala aku, baru kau sedar. Siapa baling aku? Begitulah lebih kurang. Allah panggil. Berkali-kali. Lepas panggil ni, dia panggil macam ni. Dia panggil ni, dia panggil macam ni. Selagi tak datang, dia panggil. Dan kadang-kadang, yang ulama'-ulama' kata dalam kitab mereka, yang mereka hurai, ulama' tua ni kan kita belajar dengan dia, dihurai ni secara kecil tak nampak. Kenapa? Allah sayang kita, tetapi kita tak letak kasih sayang kita kat dia. Maka Allah itu cemburu. Tahu cemburu. Jadi, aku sayang kau, main kau aku cemburu. Dan kita sayang orang dalam keluarga kita ni, lebih daripada kita sayang Allah. Faham Akhirnya Allah lihatkan pada diri kita, orang yang kita sayang lebih daripada Allah inilah yang memberi kita masalah macam-macam. Faham tak perkataan ni? Faham Ustaz. Orang yang kita sayang lebih daripada Allah inilah membuat masalah macam-macam. Allah nak beritahu, kau patut jangan sayang dia lebih daripada aku. Patutnya kau sayang aku lebih daripada dia. Bukan tak boleh sayang dia, boleh sayang dia. Tapi kau kena sayang aku lebih daripada dia. Aku beri kau everything. Nyawa engkau, nikmat hidup engkau, iman engkau, agama engkau, Islam engkau, makan minum engkau, bahagia engkau, sembuh engkau dari penyakit, kesedaran engkau pada agama. Patut kau sayang aku. Dan Allah nak sayang kita. Dan dia nak kita sayang dia. Dia sayang kita. Dia nak kita sayang dia. Dengan cara apa? Dia tunjuk kepada kita, orang yang kau sayang lebih daripada aku, selalunya orang ni yang buat masalah. Ada orang dia sayang anak lebih daripada Allah Ta'ala. Anak dia bagi dia problem. Anak dia bagi dia problem. Ada orang dia sayang suami dia lebih daripada sayang Allah Ta'ala. Dia lebih dengar cakap suami dia daripada cakap Allah. Dia lebih dengar cakap suami dia daripada apa yang Allah suruh. Dia peka kehendak suami dia daripada kehendak Allah. Kalau dengan suami ni, dia ambil perhatian betul. Tapi Allah ni kehendak dia pun tak tahu. Semayang lambat pukul 4, semayang maghrib pukul 8. Kehendak Allah datang semayang awal, dia tak peduli. Tapi kehendak suami, ni kena betul-betul. Dia letakkan perhatian dia, kehendak suami itu melebihi kehendak Allah. Jadi Allah, akhirnya, Allah nak beritahu dia, makhluk ni, suami kau ni, yang kau sayang ni, lebih daripada aku, kau tengok, dia yang buat masalah kat kau. Nampak tak di sebalik kesilapan kita menilai? Siapa kat dalam tadi? Tanya. Aklin ni, siapa kat dalam? Okey, tanya. Tu tanya. Assalamualaikum Ustaz. Maksudnya ini dugaan daripada ahli keluarga lah kan Ustaz? Ya. Di mana kita Termasuk diminta, kesusahan yang lain. oh, Tapi bila kalau kitab tempat ni kerja, dia cerita pasal keluarga, dia fokus pada keluarga lah. kalau tempat kerja, Sama juga. Kesusahan yang lain. okey faham. Atau lainnya. Itu hadis tu kata. Atau lainnya. Ustaz. Kita sebab apa tahu? Sebab kita utamakan kerja kita lebih daripada Allah. Tahu? Tak sedar Kering haid pukul 9 pagi. Zuhur patut kena semayang. Tapi tak. Petang balik baru mandi. Pukul 6 balik baru mandi. Semayang asar. Zuhur tak semayang. Maknanya semayang ini dengan Allah. Kita kata macam mana nak sayang aku kerja kan. Kerja itu mendahului apa yang Allah suruh. Akhirnya Allah letakkan kerja ni bagi masalah hidup kita. Ini contoh saya cakap ni. Ini contoh saya cakap. Kenapa tak pakai macam mana yang Islam nak? Saya kerja Ustaz, saya bagian korporat. Takkan saya nak pakai macam ni. Dia utama kerja daripada kehendak Allah. Akhirnya kerja ni yang himpap kepala otak dia. Yang bebankan hidup dia. Kenapa? Dia kasih kerja lebih daripada apa yang Allah suruh. Dia kasih kerja daripada Allah. Allah nak tarik dia balik ke lain yang betul. Ke jalan yang betul. Kenapa kau kasih dia kerja? Kau tengok, aku jadikan kerja kau yang beri masalah pada kau. Menimpa-nimpa kadang. Nampak ke tak nampak?
Maksudnya Ustaz kalau tempat kerja tu macam atasan kita sendiri tak solat, mesyuarat hingga drag waktu Zuhur, kita je yang keluar. Wajar ke kita dah tak mampu nak nasihat pegawai-pegawai atasan? Wajar ke kita sendiri keluar daripada maknanya berpindah? Wajar. Maksud kita lari Memang daripada wajar. Memang wajar. Memang wajar. Hatta dengan sini, hatta dalam Islam, suami tak semayang, dia boleh minta masak. Itu dalam Islam, suami isteri tu. Dulu Pak Yazid dulu masa ngaji dengan dia kan, ada perempuan tanya dengan dia ni, dalam kat surau. Dia kata, kau pergi pejabat gaji, kau cakap dengan kadi, Tok Kadi, saya nak minta cerai. Kenapa? Saya tak nak peluk babi malam-malam, dia kata. Dia kata gitu tau. Jadi dia kata ni, arwah Pak Yazid ni. Nanti tu dia kata, awak kahwin dengan babi ke? Tak, saya kahwin dengan suami tak semayang. Suami tak semayang macam babi, dia kata. Dia kata, ulama kata macam babi. Saya tak nak peluk babi malam-malam. Dia kata perkataan tu tau. Pak Yazid ni. Haji Yus? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya dari segi sebenarnya bila Ustaz nyatakan tadi mana itu tanda sayang Allah pada kita lah dengan ujian-ujian yang kita hadapi lah kan. Ya. Cuma kita sebagai manusia seperti mana saya pernah tanya Ustaz tu hari, situasi kita ketika sekarang bila dengar kita rasa ya Allah memang betul Allah sayang kita, Allah uji kita. Tolong kembali. Tapi bila waktu tu dia bila keluar rumah ni kan, bila jumpa orang ni kan, ada masa kadang-kadang kita pun tak terima hakikat yang kita diuji sampai macam ni. Kita bersalah ke Allah juga. Jadi bagaimana kita nak rasa perasaan istiqamah, mana kita redha tak apalah ya Allah. Minta tips Ustaz, terima kasih. Mengekalkan zikir. Itu mengekalkan zikir. Mengekalkan zikir. Maknanya dekat luar daripada kuliah pun ingat Allah. Macam ni kita ingat Allah. Dekat luar pun kita ingat Allah. Jadi bantuan untuk ingat Allah ni kita kekalkan zikir. Sebutlah nama dia apa-apa, pujilah nama dia apa-apa, moga-moga hati kita selalu ingat dia. Lihatlah apa saja, ingat dia. Nampak orang berjalan, Allah yang hidupkan dia ni. Nampak orang jalan pergi masjid, pakai kopiah, Allah yang beri dia hidayah ni. Taufik dia pergi masjid. Ingat dia, sama ada dari sebutan, atau kalau tahapnya lebih tinggi, dia melihat apa-apa, dia mendengar apa-apa, semua itu dia kaitkan dengan Allah. Dia lihat burung yang berterbang, Quran kata, siapa yang ampunkan? Allah yang ampunkan dalam Quran kata. Dia pergi lalu dekat hospital bersalin, dia nampak hospital bersalin, Allah engkau yang hidupkan baby-baby dalam tu. Hati dia selalu dekat dengan Allah. Hati dia selalu berhubung dengan Allah. Jadi orang-orang tu namanya rasa bertuhan. Rasa bertuhan nama tu. Rasa bertuhan ni, dia punya kawan ialah rasa kehambaan. Kita rasa diri kita hamba, kita rasa Allah yang Tuhan. Jadi pergi mana-mana pun dia ingat Tuhan. Dia nampak motor yang berjalan, dia kata apa? Ini Allah Ta'ala bagi akal pada manusia untuk mengusahakan satu kenderaan untuk memudahkan kehidupan. Siapa bagi akal tu? Allah bagi akal. Dia nampak pokok-pokok rambutan lebat, pokok durian, musangking ke apa benda ke. Dia tak nampak musangking. Dia nampak apa? Ya Allah, engkau yang tumbuhkan bagi nikmat untuk kami makan. Bagi rezeki pada penanam. Apa pun dia ingat Allah. Bila hati dia sampai peringkat tu, maknanya dalam solat pun ingat Allah, insya-Allah. Dalam belajar pun ingat Allah. Kat luar pun kita masih sedar apa juga yang berlaku pada kita ni adalah takdir apabila hati kita mengekali akan ingat Allah. Mengekali akan bersama dia lah. Jadi kat luar tu dia jadi berserabut tu sebab kita tak bawa Allah itu dalam kehidupan kita. Kita hanya bawa Allah tu. Bila kita bawa Allah ni maksudnya kita hati. Ustaz, adakah yang sahabat kita ni merasakan yang benda macam tu, adakah itu yang dinamakan duka cita Ustaz? Bila dia berhadapan dengan situasi tu, dia okey. Bila dia keluar daripada situ, bila berhadapan dengan orang ramai, dia rasa macam hati dia macam tadilah. Adakah itu dinamakan duka cita? Ya, duka cita lah. Duka cita. Duka cita yang indah tu, bila duka cita ni dia dapat padam dosa. Dan duka cita ni bila kita sedar, yang ini adalah Allah turunkan. Itu duka cita yang berkesan. Kalau duka cita tak rasa, ni tak kena Allah, ni gini-gini. Duka cita sebagai manusia memang duka cita.
Tapi tak boleh lah berlebihan lah. Sampai murung, sampai apa tak boleh lah. Itu dilarang. Tapi kena rasa pemadam itu sedang bekerja. Itu kena rasa. Supaya dia jadi apa? Supaya dia jadi ubat kat kita, meredakan duka cita. Kalau kita nampak, kita akan senyum berterusan. Nampak apa? Nampak buku kita dipadam. Selai demi selai, selai demi selai, selai demi selai. Berterusan buku kita dipadam. Orang lain tak dapat. Aku dapat. Orang tak dapat. Aku tak dapat. Ya Allah, aku mati nanti. Aku tak ada dosa. Ya Allah, aku nak masuk syurga ni. Padam, ya Allah. Padam, padam, padam. Kalau kita nampak. Kalau nampak. Itu maknanya kalau nampak. Tapi kita tak nampak. Tapi Rasulullah beritahu kejadian ni berlaku. Dan atas dah saya yakin pada Rasulullah ni. Yakin pada dia. Apa disebut ni benar. Tidak ada satu huruf pun yang salah. Sebab Rasulullah ni sifat siddiq. Maka orang yang soleh nanti. Ni ujian ni penghapus dosa aku. Ini ujian ni penghapus dosa aku. Ustaz, Bila dia cerita, saya ada tengah dia hapus dosa ni Ustaz. Kenapa? Saya diuji macam-macam. Itu patutnya kaedahnya dia kena faham. Kalau kita tak faham, itu yang kita rasa down macam-macam Rasa down, nak baca Quran tak ada mood, nak semayang rasa tak khusyuk, nak cakap dengan orang pun tak nak. Orang WhatsApp pun tak nak jawab. Orang call tak nak angkat. Adik-balik tanya khabar pun tak peduli. Tengok. Padahal adik-balik tanya khabar, kita kata baik pun kita dapat pahala. Betul tak? Orang telefon tanya khabar, kita kata baik. Kita tanya khabar, engkau apa khabar? Baik. Dapat pahala. Dia menyekat segala pintu pahala. Dia tutup segala pintu pahala. Dan kita kurung diri kita. Kalau kurung diri, ingat Allah tak apa. Kita kurung diri berendam air mata. Tu orang kata Melayu kata berendam air mata. Menangis sampai berendam dalam tu. Akhirnya, derita. Akhirnya, tu yang macam-macam penyakit psikologi tu. Psikiatrik tu. Okey. Kak Indun. Ustaz, tapi Ibu, tanya. kalau kita dah merajuk, Ustaz dapat hapus dosa tak Ustaz? Merajuk Merajuk anak. Kalau kita dah merajuk anak tadi kan, terhapus tak dosa tu? Kalau mengajuk tak reda, dia ada satu dosa lain tak reda. Ada dosa lain, nama tak reda. Dan Allah kata dalam hadis kursi, dengar siapa yang tak reda dengan apa yang aku tentukan, carilah Tuhan selain daripada aku. Tak takut ke? Tak takut ke? Tak takut ke perkataan tu? Siapa tak reda dengan apa yang aku tentukan, carilah Tuhan selain aku. Mana Tuhan selain Allah? Maknanya tandanya Allah tak reda dengan kita. Allah tak reda kita ni hamba dia. Carilah Tuhan selain aku. Apa nak mengajuk? Saya mengajuk lah. Ya Allah, engkau yang tentukan ni, Ya Allah. Kau sayang aku, kau tak apa dengan dosa aku, Ya Allah. Jaga syariat, terus jaga syariat, tu belajar agama, tu jaga syariat. Di samping tu kita ditampar-tampar, ditepuk-tepuk, dicubit-cubit dengan ujian-ujian ni. Di samping tu kita nak apa dosa kita. Bila kita terus berada taat, buku amal kita bertambah. Lepas tu dia hapuskan dosa kita lagi, amal bertambah. Akhirnya, hari terakhir nanti, dosa tak ada. Dosa besar dah taubat. Allah terima. Dan waktu tu kita akan rasakan bagaimana indahnya ujian di atas kehidupan ni rupanya memadamkan dosa. Kak Indun tanya. Ustaz, boleh tak kita katakan macam kita sebagai hamba susah untuk redha dengan takdir Allah ni sebab kita macam kita tak kenal Tuhan kita. Sebab kan Ustaz ada sebut awal agama mengenal Allah. Akhir agama merasai Allah. Kita susah nak rasa Allah tu sebab kita tak kenal. Yes. You have yet to take a first step. Itu kita belajar sifat 20. You have yet to take a first step. Untuk apa? Untuk kenal dia dulu. Kenal dia. Itu yang saya ajak semalam baca Asmaul Husna tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus. Tak kenal lagi. Bila dah kenal dia, tahu ni apa benda yang ditakdirkan dia adalah qadim bagi dia. Dia dah takdirkan dulu lagi qadim. Dah dicatat dulu mahfuz. Yang mana Allah Ta'ala kekalkan Lauh Mahfuz ni. Antara 10 perkara yang dikekalkan. Ada permulaan, tak ada pengakhiran. Antaranya Lauh Mahfuz. Dan Allah itu dia bersifat penyayang. Yang kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia sayang pada hamba dia. Tanda dia sayang, dia bagi ujian. Kenapa dia bagi ujian? Dia nak hukum manusia yang berdosa ni atas muka bumi.
kita rasa hukuman dia berat. Sedih, luka cita, menangis, gitu, termenung, tak boleh buat kerja apa, kita rasa gitu. Nanti bila dia melihat hukuman yang patutnya dikena di akhirat, maka malaikat akan tanya dia, engkau tak kena dah ni sebab engkau dah dihukum di dunia. Dengan apa? Dengan ujian kehidupan. Maka bila dia masuk syurga nanti, malaikat akan tanya, ujian kehidupan dulu berat ke berbanding dengan syurga yang mendapat? Dia kata ujian tu tidak ada erti apa-apa bagi aku. Tak ada makna, tak ada rasa apa-apa sebenarnya. Sepatutnya lah. Kenapa? Aku telah mendapat balasan dia apa? Nikmat yang sangat besar. Kenapa? Aku dah dihapuskan dosa. Ini ada cerita dalam kitab-kitab tau. Dialog antara malaikat Ridwan dengan seorang orang penghuni syurga. Lepas tu, kenal dia. Jangan lihat ujian. Kenal pada pemberi ujian. Dia tak nampak ujian, dia nampak pemberi ujian. Dan dia nampak benda yang tersirat. Dia tak nampak benda tersurat. Datang gini, datang gitu. Yang datang tak nampak. Dia nampak siapa yang bagi datang. Dan dia yang bagi datang tu Allah. Allah bagi datang dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Memadam dosa. Memang sebagai manusia dia akan sedih. Tapi sedih itulah memadam dosa. Even orang soleh pun bila uji dia akan sedih. Sedih itulah rahmat. Rasulullah ni bila anak dia meninggal dunia, dia keluar mata. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, bukan kau seorang Rasul? Kenapa kau keluar mata? Dia kata sedih ni rahmat. Tapi jangan sedih sampai mengganggu rutin kehidupan. Ini yang Imam Ghazali kata protes. Protes ni maknanya apa? Tak reda. Selalunya masak. Contohlah ni saya beri contoh. Selalunya masak. Kena ujian, tak masak. Selalunya layan suami. Kena ujian, tak peduli dengan suami. Selalunya baca Quran. Kena ujian, tak baca Quran dah. Itu maknanya dia mengganggu rutin kehidupan ibadah kita. Yang Imam Ghazali kata nak iya ulumuddin, itulah tanda engkau protes dengan Tuhanmu tanpa engkau sedar. Okey. Doktor? Orang Ramlan dulu angkat tangan, Ustaz. Ya, Haji Ramlan. Ustaz, okey. Kadang-kadang kita terfikir dalam kehidupan kita ni, bila akan berakhirnya duka cita ni? Lepas satu datang, satu. Kita tak tahu bila. Adakah kalau berterusan sampai hingga akhir hayat tu, maknanya dosa kita memang banyak lah tu kan. Jadi kita nak perlu sabar. Dan apakah kekuatan yang boleh kita pegang supaya kita ni terus bersabar tu. Kadang-kadang kita kata bila nak berakhir tu? Terima kasih Ustaz. Memang kita kata gitu. Bila nak berakhir ni lepas A, B, lepas B ni, lepas ni ujian ni, lepas ni ujian ni, lepas ni ujian ni. Bila nak berakhir? Apa yang kita kena pegang, ulama ajar apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan tu, depannya ada kesenangan. Setiap kesusahan tu, depannya ada kesenangan. Depan ni mana? Mana depan ni? Tak nampak lagi depan ni. Depan ni apa? Ada ulama kata depan ni ujung kursi kita. Ada ulama kata depan ni akhirat. Depan ni apa? Depan dalam kubur. Kesusahan yang kita ada kat dunia ni ada kesenangan. Kesenangan mana dalam kubur? Dalam kubur besok tengok syurga pagi petang. Dalam kubur besok kubur luas. Seluas 70 hasta. Dalam kubur besok dia boleh pakaian syurga. Kenapa? Setelah dia menghadapi kesusahan muka bumi. Dan kadang-kadang Allah jadikan masalah tu, dia hidup dengan kita selagi nyawa kita ada. Kenapa? Dia jadi pemadam. Buat dosa padam. Buat dosa padam. Buat dosa padam. Dia macam standby tu, orang standby. Orang standby. Cleaner yang standby. Duduk kotor, gosok. Kotor, gosok. Kotor, gosok. Kotor, sapu. Kotor, mop. Kotor, mop. Tapi standby. Tapi tak buat kerja. Duduk dekat bilik dia. Duduk dengan handset. Panggil. Cleaner datang. Ada orang muntah. Gosok. Ada budak kencing. Gosok. Sapu. Bersih. Dia jadi cleaner yang standby. Bila dia jadi cleaner yang standby dekat kita, dia akan terus bersama kita sampai nyawa kita habis. Tak nak ke cleaner yang standby untuk apa dosa? Hari ni buat dosa, dia padam. Nampak dosa, padam. Nampak dosa, padam. Besok dosa, padam. Ngumpat, padam.
Tapi cleaner ni apa? Cleaner ni dia membuatkan hati kita jadi duka cita. Cleaner ni nama dia ujian. Cleaner ni nama dia masalah. Cleaner ni namakan bala. Dan cleaner ini kadang-kadang datang daripada ahli keluarga kita. Okey, Prof. Harap-harap boleh memberi penerangan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, soalan Prof tadi tu, jawapan Ustaz beri tu memang mengingatkan kita sangat-sangatlah sebagai pemadam yang sentiasa ada. Don't worry. We have a son sometimes against us. Tau. We have a son against dengan kita tau. Kita kata A, dia kata B. Lain dengan faham kau ni. Tapi adik-beradik dia yang lain, kita kata A, dia kata A. Padahal mereka sekolahnya sama. Mereka ni dia rotan sama. Tapi kenapa yang seorang ni pula dia against dengan apa yang kita faham? Dia ada different tau. Dia ada different. Rupanya dia jadi cleaner. Bukan dia jadi cleaner. Ini masalah kita dengan dia ni jadi cleaner dalam dosa kita. Akhirnya nanti, di akhirat nanti, mungkin kita jumpa dia kat syurga, kita peluk dia. Dulu mak dengan kau mak selalu gaduh, kau tak sama dengan mak. Rupanya masalahnya mak hadapi dengan kau, inilah mengampunkan dosa mak. Dan kita dapat masuk syurga dengan keadaan ni. Nanti kat akhirat lah. Baik Ustaz. Kat dunia kita nampak dia, apa dia ni, macam ni gitu. Macam-macam kita cakap tu lah. Siapa Ustaz yang takdirkan dia ni against dengan kita. Saya nak tanya, kesusahan yang Allah beri pada kita ni, boleh kita anggap sebagai tanda-tanda yang kita ni perlu masih sukat diri kita ni, ada lagi perbuatan-perbuatan kita yang tak betul, pemarah, dengki, bangga diri. Selagi ada kesusahan tu, kita anggaplah ada lagi yang perlu diperbaiki. Ya, betul. Kita nak baiki diri ni memang tak habis lah. Memang sampai nafas yang terakhir kan. Memang tak habis. Kita dah belajar dekat baku iman. Bila Allah uji, bukan kata Allah nak tengok kesabaran kita. Sebab Allah ni dia tahu. Tak uji pun dia tahu kesabaran kita level mana. Tapi bila Allah uji kita, Allah nak kita tengok kesabaran kita. Yang kita belajar kat baku iman kan. Mustahil Allah uji, dia nak tahu. Sebab dia dah tahu. Tak ada benda yang Allah nak tahu. Tak ada benda yang Allah nak tahu. Sebab apa? Dia ilmu. Dia alim. Kaunuhu. Keadaan dia selalu aliman. Tapi dia uji kita, dia nak suruh kita tengok diri kita. Bukan kita kata, oh dia ni banyak ujian, dia banyak dosa. Tak. Kita tengok orang lain. Tahu tak? Dia ni diberi special case tau. Allah standbykan cleaner dekat dia. Dosa padam. Allah. Iya. Tengku Rahimah ada angkat tangan ke? Maaf Ustaz, saya tertekan. Tak apa. Tekan pun tak apa. Tak pernah tanya soalan. Sihat Tengku Rahimah? InsyaAllah sihat. Alhamdulillah Ustaz. Sekarang berehat kat rumah lah. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Siapa tu? Suami. Semalam saya baru jumpa madam. Ya bang. Cakap bang. Tak tanya Ustaz, tanya khabar. Tanya khabar Ustaz. Oh, tanya khabar. Alhamdulillah. Itu siapa tu? Datuk Alif? Ya, saya. Ya Ustaz. Datuk, alamak. Kita lama tak jumpa minum teh Datuk. Boleh Ustaz, nanti kita arrange Ustaz. Kita makan kedai Pak Di Datuk, Terengganu. Kena balik Ustaz. Boleh, Terengganu hujan sekarang Ustaz. Hujan ya? Ingat kawan nak ajak pergi makan ikan bakar sana. Boleh. Ustaz cakap bila. Ustaz sibuk sangat. Ya. Saya yang tak boleh ajak saya menebas, jangan. Saya tak pandai menebas. Nanti dengan kayu golf hingga kepala orang. Lain boleh. Makan insyaAllah boleh. Okey, nanti jumpa Datuk. Jumpa Datuk. Lama tak jumpa Datuk dengan Tengku. Alhamdulillah. Kak Dipah. Tanya Kak Dipah. Assalamualaikum Ustaz. Saya cakap pasal dugaan-dugaan kan. Kalau kita ni terlampau tepu lah macam-macam kesusahan dah kita alami kan. So jadi kalau ada kesusahan yang datang One day we will get immune. Kita rasa ini dah biasa dah. Kita tak ada macam kesedihan teramat sangat sebab bendanya kita dah lalui lebih teruk daripada tu. Ada maksud kita tidak kurang rahmat.
Kita Bukan. beramal. Bukan. Bukan gitu. Bukan gitu. Kalau kita dah rasa biasa diuji, maknanya kita ni dah dilatih dengan beberapa ujian menyebabkan ujian ini tidak mendatangkan duka cita kita. Bukan makna tak tahu apa dosa. Cleaner ni tetap bekerja. Tapi sebab dah selalu cuci, macam kita buat rumah kita pagi mop, petang mop, pagi mop, petang mop, pergi mop. Kita beli Caltex, nampak dia tulis. Tandas kami dicuci 5 kali sehari. Nampak dia tulis. Caltex, betul tak? Caltex kan BP. Tandas ini dicuci 5 kali sehari. Betul. Dia nak beritahu apa? Kalau orang cuci tandas 5 kali sehari, tak ada kotor sangat lah. Kotor, tapi 5 kali sehari. Jadi sebab kita dah biasa kena, maknanya dosa dia tak tampuk. Jadi bila dia kikis dosa tu, hati tak terasa, sedih. Maknanya reda lah Ustaz. Dia dah reda lah. Dah sampai satu tahap reda lah. Dah sampai tahap reda lah maksudnya. Tapi masa mulaan dulu dia bagi bertalu-talu, menangis hujung katil. Okay, macam tu iman dah one step higher lah Ustaz. Yes. You have been a step further. Waktu mula-mula tu dulu, ya Allah, kenapalah aku ni dapat ujian suami aku kuat kentut. Suami kuat kentut pun nangis. Ini contoh lah dia kata. Contoh Tapi bila lama-lama diuji, okay, I'm okay now. Walaupun sedih lah, manusia biasa dia sedih kan. Tapi I feel much better. Betul tak? Lama datang reda. Assalamualaikum Ustaz. Salam hujah Lama-lama nanti jadi Sayyidina Ali. Bila 3 hari tak diuji, dia angkat tangan. Ya Allah, engkau tak uji aku. Adakah kau tak sayang kat aku lagi ya Allah? Dia kata gitu. Ini nak peringkat ahli syurga. Okey, tak sabar. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf. Ustaz, adakah ujian yang berlaku pada kita ini dalam arti kata lain, Allah mengajar kita supaya kita sentiasa mengingati dia dan dialah tempat kita mengadu dan segala-galanya kita serah kepada dia dan menunjukkan kehambaan kita dan tiada tempat lain dan hanya kepada Allah lah tempat kita berserah. Yes. Adakah itu membawa maksud macam itu? Betul. Tuan Guru Haji Ridauddin dia kata apa? Masa dia ajar lah, dia kata apa? Hampa kena ingat, dia kata. Kadang-kadang hampa try to solve your problem. Dia try kat orang putih lah, saya cakap orang putih. Kalau hampa try nak selesaikan hampa punya masalah, hampa try very hard. Buat. Tapi hampa lupa serah pada Allah. Allah akan kata apa? Buatlah. Selesailah masalah kau. Selesai kan? Tak rujuk kat aku. Selesai. Takkan selesai. Selagi tidak serahkan problem tu kepada Allah. Kena bertawakal. Usaha lah. Buat usaha. Usaha sebab makhluk ni kena buat. Tapi serah kepada Allah. Serah pada dia. Kenapa? Dia yang menyelesaikan masalah ni. Hanya dia yang boleh selesaikan masalah kita. Serah pada Allah. Tapi usaha buat usaha. Lahirkan sebab. Tapi serah pada Allah. Mengadu kepada Allah lah Ustaz maksudnya. Ramai orang mengadu pada dia. Ramai orang dengar saya cakap dia tak belajar agama. Okey dia tahu. Dia rasa okey lah. Tak ada ujian gini. Dia masuk je belajar agama, mulalah sakit. Suami sakit. Tak ada duit. Ni tu masalah duit pula. Suami sakit. Anak pula demam. Kenapa bila aku belajar agama banyaknya problem? Allah nak beri faham pada agama ni, syarat dia, hati kita tak boleh kotor dengan dosa. Kalau hati kita kotor dengan dosa, ilmu tak masuk, iman tidak ada. Faham Jadi pembersihan itu berlaku seiring dengan ilmu yang dipelajari. Ni nak kena faham, orang belajar nak kena faham. Habis itu tak belajar agama. Tak belajar agama dosa pula, dosa. Jadi, cuba untuk kuatkan diri, isi hati dengan zikir, supaya bila berlaku apa saja ujian, dia tabah dan dia strong. Dekat situ. Dah pukul 7. Dah pukul 9. Wah, mana wah? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak satu soalan boleh Ustaz? Boleh cepat.
Okay, Ustaz, betul kan? Selalunya kalau yang Allah bagi kita dugaan tu Allah tidak lebih daripada kemampuan kita. Betul tak, Ustaz? Betul. Tapi kitanya rasa kita tak mampu. Kita Ya, rasa. betul, Ustaz. Kita rasa Allah beratnya ujian ni. Kita rasa. Sebenarnya Allah tahu kita punya keupayaan. Kita tak tahu. Kita sendiri tak tahu keupayaan kita. Allah tahu. Jadi don't worry. Terima dengan apa yang ada. Don't worry. Kita tak mampu hadapi. Sebab Allah tahu. Kalau Allah bagi apa tak mampu, tu zalim. Dan Allah tu tidak zalim. Okey, ini sambung. Oh, Ustaz, mana oh? ada Ustaz? 91 lah. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah Ustaz. 91. InsyaAllah Ustaz. Muka surat 91. Kita baca Rabu. InsyaAllah. 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 Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey, 88 boleh sambung. Tauhid ke depan. Terima kasih Ustaz. Allah. Okey. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.